Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Alhamdulillah, kita mulakan majlis kita malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sekali lagi pada malam ni dapat kita berjumpa lagi dalam satu sesi seminar mingguan yang mana kita akan membentangkan tentang peluang-peluang yang ada di dalam konten metal. Ya, okey, terima kasih kepada semua yang hadir, Cik Muhammad, Cik Afiq, Cik Hafiz, Cik Samsul dan speaker kita dan yang lain-lain yang akan masuk kemudian. Dengan tidak meninggalkan masa lagi, dengan ini saya menjemput kita punya QBEB Merchant Cik Azizi Muhammad untuk meneruskan agenda kita malam ini. Dipersilakan Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Hasnul. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. InsyaAllah untuk kesekian kalinya kita akan buat satu majlis penerangan tentang produk dan juga bisnes quantum metal, yang mana insyaAllah selepas ni kita akan standardizekan kita punya program penerangan pada seminggu 2 kali seminggu 2 kali, hari Rabu dan hari Jumaat insyaAllah. Kita akan buat program macam ni setiap malam Rabu dan malam Jumaat. So insyaAllah nanti anda akan dapat notifikasi lah daripada Tuan Hasnul dan juga yang masuk ni. Okay, insyaAllah. So kita akan beritahu lah from time to time kita punya jadual program kita. So pada malam ni saya selain daripada saya nak ceritakan tentang produk di quantum metal, saya juga akan ceritakan sedikit tentang bagaimana nak jadi dealer, konsultan, macam mana nak jadi konsultan di quantum metal. Sekejap saya nak share saya punya screen. Okay, boleh nampak saya punya screen Okay. So sekali lagi selamat datang ke program kita pada malam ini. InsyaAllah saya akan terangkan kepada anda semua bagaimana kita nak lindungi dan bagaimana kita nak menggandakan harta kita dengan emas, dan juga ada satu tambahan sikit, bagaimana anda boleh menjadi konsultan di quantum metal. Okay. Baik, sebelum kita pergi jauh sebuah sedikit tentang latar belakang quantum metal. Quantum metal didaftarkan pada tahun 2012 dengan modal berbayar sebanyak 10 juta ringgit, dan ibu pejabat terletak di Georgetown, Pulau Pinang, di Jalan Residensi Georgetown, Pulau Pinang. Dan quantum metal adalah salah satu daripada pengedar jongkong emas yang terbesar di Malaysia. Salah satu makna kata bukannya dia satu-satunya. Dia salah satu. Okey, kemudian perniagaan utama quantum metal adalah 100% okey, menyediakan produk emas kepada pasaran Malaysia. Ini produk utama di quantum metal lah. Okey. Dan seterusnya, pulangan pelaburan syarikat adalah melalui model perkongsian hasil dengan bank tempatan. Sebab kita ni sebelum ni kita pun pasarkan dekat bank dekat bank. Boleh tunggu sekejap tak? Saya ada terima berita kematian ni. Sekejap.
Sekejap bagi saya dalam 2-3 minit. Sekejap. Ada berita kematian kita orang punya ni. Okey, nanti saya di balik. Alright. So emas disimpan di Brink Singapore dan 100% diinsurансkan oleh Lloyd's of London. So emas yang kita ada, yang kita beli di Quantum Metal disimpan di Brinks ya, disimpan di Brinks. So Brinks ni kalau kita tengok salah satu syarikat penyimpanan barang-barang berharga yang paling apa nama ni, yang paling selamat di dunia. Okey, yang paling selamat. So segala syarikat penyimpan emas kebanyakannya menyimpan emas ataupun menyimpan barang-barang berharga di Brinks di Brinks. Dan Quantum Metal mengurangkan risiko ke atas bank tempatan kerana bank tempatan mempunyai transaksi langsung dan transaksi sah melalui kemudahan Quantum Metal. Pelanggan Quantum Metal adalah bank, institusi kewangan, agensi kerajaan, peniaga. Quantum Metal adalah pengedar sah jongkong emas Perth Mint di Australia. So ini sebuah sikit tentang latar belakang Quantum Metal. Ini kita punya business partner. Kita punya business partner di Quantum Metal ada satunya adalah The Perth Mint Australia. Perth Mint Australia ni dimiliki oleh kerajaan Australia Barat. Kemudian kita ada Bank Muamalat, okey, kemudian Brinks, Affin Bank, Arhanu Tekun, My Angkasa, Eco Gold dan QM Gold. Ini adalah kita punya business partner. Okay, kita punya business partner di yang sama-sama menyokong perniagaan di Quantum Metal. Ini adalah kita punya syariah, penasihat syariah. Penasihat syariahnya yang pertama adalah Isra Consulting, yang mana Isra Advisor ni dia beri pronouncement certificate untuk GSA. Produk GSA yang kita simpan di Quantum Metal tu telah diiktiraf ataupun telah apa nama ni macam mana cakap, diberilah, okey, diberi syariah punya sijil tu oleh Isra Consulting, yang mana Isra ni adalah ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia, okey, untuk melihat kita punya produk-produk kewangan di Malaysia ni yang memerlukan apa nama ni, penasihat syariah. So salah satunya produk GSA adalah diberi oleh Isra Consultancy, Isra Consulting. Kemudian yang keduanya kita ada Tawafuq Consultancy. Tawafuq Consultancy ni adalah yang memberi pronouncement kepada produk GCA dan juga GAE. So kita ada dua penasihat, dan satu lagi saya tak ingat penasihat untuk international. Ada satu lagi untuk international, tapi di website ni saya petik di website quantummetal.com.my, yang mana ini adalah untuk di Malaysia saja. So dua syarikat ni lah, dua konsultan ni yang memberi sijil patuh syariah kepada produk GSA, GCA dan juga GAE. Dan kita juga, produk kita ni mematuhi syariah standard oleh AUFI. AUFI ni badan antarabangsa yang memantau ataupun mengaudit produk-produk kewangan produk kewangan Islamik lah, Islamic Financial Institution. So kita punya syariah standard kita memang AUFI jaga kita punya syariah standard. So jadi di Quantum Metal ni tak perlu risau langsung tentang halal haram produk, sebab kita tahu ya, produk emas ni dia bukannya dia satu instrumen kewangan yang sangat-sangat dekat dengan riba. Sangat-sangat dekat dengan riba. Jadi sebab itulah bila nak buat emas ni dia kena berhati-hati.
Dia bukan main kata orang Islam, ni syarikat orang Islam, mesti halal punya. Dia bukan makanan. Kalau makanan tu kita tahu emas ni dia barangan ribawi. So kalau kita tak jaga betul-betul, so memang kita takutlah kita terjerumus dalam urusan riba. Okay. Dan Quantum Metal adalah pengedar eksklusif Perth Mint Australia yang 100% dimiliki oleh Kerajaan Australia Barat. So memang besar bukan yang Perth Mint ni bukannya calang-calang company, bukannya syarikat dimiliki oleh Tan Sri ke Datuk apa semua, tapi Perth Mint Gold ni Australia ni dimiliki oleh Kerajaan Australia Barat. So dah melantik Quantum Metal sebagai dia punya pengedar eksklusif di Asia ni. Okey. So kenapa kita pilih emas? Emas adalah logam yang berharga, dan sumber alam yang amat terhad. Semua tahu. Dia kata God's money. Emas ni adalah God's money. So kalau wang fiat tu, wang kertas tu people's money. So kita boleh bandingkanlah God's money dengan people's money, yang mana lebih berharga, kan? So yang mana yang tahan inflasi, yang mana yang itulah. So kita boleh tengok dekat situ. So kemudian boleh ditunaikan dan mewakili kekayaan. Yang ni semua tahulah, emas ni kalau kita perlukan tunai, perlukan cash apa semua tu, dia boleh ditunaikan dan dia mewakili kekayaan. Mempunyai nilai simpanan yang tinggi dan tidak berkarat. Emas ni simpanlah dalam tanah berapa puluh ribu tahun pun dia takkan berkarat. Kelebihan bebas cukai. Emas ni dia tak kena cukai. Tanya isteri pada Tuan Samsul kita ni adalah income LHDN. So try tanya dia, emas kena cukai tak? Yang pengetahuan kita, emas memang tak kena cukai. Lindung nilai terhadap inflasi dan nilai mata wang. So emas ni dia melindungi kita, dia protect kita punya value wang kita. Sebab itulah kalau ikut sejarah, kalau siapa baca hadis, pernah jumpa hadis ni, yang Nabi SAW dia pernah suruh seorang sahabat pergi beli sekok lembu dan dia beli 1 dinar. Dia beli sekok kambing dengan harga 1 dinar. Dan percaya ataupun tidak, harga 1 dinar hari ini adalah harga seekor kambing. Harga seekor kambing. Kemudian dia juga, emas ni juga adalah kita boleh pelbagaikan kita punya portfolio dengan korelasi negatif kepada saham dan instrumen kewangan lain. Sebab emas ni dengan saham, selalunya lah kalau kita tengok dia punya trend, kalau harga saham naik, emas jatuh. Kalau harga saham turun, harga emas akan naik. Selalunya macam tu. Jadi selalunya orang simpan emas sebab dia nak protect benda-benda macam ni lah. So sama juga dengan instrumen kewangan. Kalau contoh USD, kalau USD turun, harga emas akan naik. Itu selalunya lah. Tapi ada jugalah faktor-faktor lain, faktor-faktor lain yang menyebabkan, yang mempengaruhi harga naik turun harga emas. So di Quantum Metal kita fokus kepada emas digital. Emas digital ni adalah bukannya emas tu digital. Emas digital ni maksudnya kita operasi, contoh operasi emas sebagai emas digital. Sebenarnya kita ada emas fizikal, tetapi kenapa kita buat emas digital? Sebabnya emas digital adalah kita boleh pecahkan pemilikan. Sebagai contoh, saya nak bagi gambaran dekat anda. Perth Mint Australia akan hantar dekat Quantum Metal, katakanlah 1 tan emas. 1 tan emas hantar dekat Brinks. 1 tan emas tu bukannya bentuk kecil-kecil. 1 tan emas ni dia seketul 1 tan. Kita cuba bayangkanlah, seketul 1 tan tu dia hantar dekat dekat Brinks tu. So dekat situ adalah 1 tan tu adalah hak milik Quantum Metal. So macam mana pecahan pemilikan ni? Sebab tu kita boleh beli emas dengan harga RM10. Contohlah saya beli RM10. Dan saya beli RM10, 1 tan tadi 1000 kilogram, betul? 1000 kilogram.
katakanlah saya beli 1 kilogram. Okey, saya beli 1 kilogram emas. So dekat situ, dekat Brinks nanti akan tinggal 999 kilogram. Okey. 1 tan 1000 gram. 1000 kilogram, sorry, 1000 kilogram. Katakanlah saya beli 1 kilogram, dekat Brinks akan tinggal lagi 999 kilogram. Jadi 1 gram tu, 1 kilogram tu dah nama saya. Lepas tu Cik Samsul pula beli lagi 1 kilogram. Dah tinggal 998 kilogram. Satu sijil untuk Cik Samsul akan dikeluarkan oleh syarikat. So dia dah beli 1 kilogram. Itu pecahan pemilikan. Maksud sebab tu kita boleh beli dengan harga serendah RM10. Okey, di Quantum Metal. Di Quantum Metal saja yang kita boleh beli emas dengan harga RM10. Kemudian yang keduanya adalah tiada had masa 24/7. Maksud kata tiada had masa ni adalah kita punya operasi. Operasi kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Waktu bekerja ke, waktu cuti ke, waktu perayaan ke, apa ke, semua kita boleh buat transaksi emas. Kita boleh beli emas pada masa tu. Ya, kita boleh beli emas. Kemudian yang seterusnya adalah kecairan. Mudah nak dicairkan. Okey, mudah nak dicairkan. So kalau contoh, kalau siapa yang dah ada pengalaman, macam contoh Cik Mat tadi, Cik Mat dah terminate GAE. So senang nak buat termination tu. Bila-bila masa kita boleh buat. Okey, jangan sistem jam ya. Sistem jam kita pun jam. Selalu di Quantum Metal itulah. Okey, selalu sistem jam. Kalau sistem jam tu ialah kita ada alternatif lain lah, kita boleh terminate secara secara manual. Okey. Kemudian seterusnya adalah tanpa sempadan. Emas digital ni mana-mana tempat pun kita boleh buat. Kita tak perlu pergi ke mana-mana ni. Kita tak perlu pergi ke kedai ke nak buat urusan, nak beli, nak jual dan sebagainya. Kita boleh buat dekat mana-mana, janji adalah internet saja. Okey, yang seterusnya adalah fleksibel. Fleksibel makna kata tak kira time, tak kira tempat apa semua kita boleh buat. Pilihan untuk tukar emas fizikal. Okey, so kita, orang kata beli emas kena dapat emas. Mana boleh beli emas dapat sijil, dapat ni apa semua. Yes, beli emas kena dapat emas. Sebab itulah di Quantum Metal, bila anda beli emas, anda terus dalam sistem. Contoh hari ni saya beli emas dengan 100 gram emas, automatik 100 gram masuk dalam saya punya sistem QMS saya. Okey. So bila saya nak tukar fizikal, saya kata dah boring dah nak simpan emas digital ni. So saya pun buatlah penukaran emas kepada fizikal dan company akan hantar direct ke depan pintu rumah saya. Okey. Kemudian yang seterusnya adalah keboleh pindahan. Hari ni kita boleh transfer kita punya emas dekat siapa-siapa ahli Quantum Metal. Sebagai contoh, hari ni tiba-tiba tahun ni saya rasa saya nak bagi duit raya dekat anak Syamsul. Anak untuk pengetahuan, Encik Syamsul ni housemate saya masa bujang dulu. Sebab tu kami rapat sampai sekarang. Dan ni just untuk information lah, sebab apa saya sebut Syamsul ya kan. Okey, so katakanlah saya nak bagi duit raya dekat anak Encik Syamsul, saya just boleh transfer saja. Transfer GSA, contoh saya nak bagi duit raya RM10. Okey, saya transfer je GSA RM10 dekat akaun Cik Samsul. Kemudian Cik Samsul pun dia nak bagi duit cash dekat anak dia, ataupun dia nak simpan gold lah, simpan emas untuk anak dia pun boleh, tak ada masalah. So itu kita boleh pindah anytime, bila-bila masa. Bagi contoh hari ni Encik Asnul nak buat training. Encik Asnul nak buat training, dia kata apa? Okey, training saya bernilai 100 GSA. So semua transfer 100 GSA dekat saya, so boleh masuk training. Training NLP. Jadi Cik Mat, saya, Cik Samsul yang mana berminat dengan NLP Encik Asnul, boleh transfer 100 GSA dekat akaun GSA Encik Asnul. So kita pun buatlah training. Okay. So itu kita boleh pindah kita punya ni lah. So kita tengok sikit perbandingan antara emas fizikal, bandingan antara emas fizikal dengan emas digital. Emas, kalau kita nak bandingkan macam ni lah. Physical gold ni emas yang ada di tangan, digital gold ni emas yang company simpan. Sama juga kesnya macam kalau kita simpan duit dekat bank, sama sebiji. Ni kita simpan emas ya. Perbezaannya kita simpan emas dekat company Quantum Metal dan juga kita simpan wang dekat bank. Itu persamaan dia.
Okey, sekarang ni kita tengok perbezaan antara physical gold dengan juga digital gold. Harga physical gold ni berubah-ubah. Okey, berubah setiap hari ni maksudnya dia setiap company tak sama. Okey, harga setiap company tak sama. Dan digital gold ni kalau mungkin boleh dikatakan seragam di seluruh negara. Okey. Kemudian kos pula melibatkan pembayaran 25 hingga 30% daripada jumlah nilai emas berdasarkan charge. Kalau untuk digital gold, yuran pengurusan dan markup kurang daripada 12%. Ini sebagai contoh di company Quantum Metal lah. Quantum Metal markup ataupun spread hanyalah 7% saja GSA. GAE 10X 3%, GAE 3%, yes. JE 5X 3.5 ataupun 4% macam tu. Okay. So pelaburan. Kalau untuk physical gold, untuk kita melabur, kita kena beli serendah 1 gram emas. Okay, 1 gram emas. Tapi untuk digital gold, especially dekat Quantum Metal, kita boleh beli serendah RM10. RM10 saja kita boleh beli emas. Penyimpanan dan keselamatan. Ni biasalah ni. Kalau nak balik kampung memang susah hatilah, kena usung lah merata ke sana kemari, kena usung. Sentiasa berisiko dicuri dan kehilangan kerana ia disimpan di dalam loker ataupun bilik kebal dekat rumah dan sebagainya. Penyimpanan di peti besi pihak ketiga yang selamat dan diinsurансkan. Okey, itu di Quantum Metal lah. Perlu melawat kedai barang kemas ataupun bank secara fizikal. Yang ni kalau kita nak pergi beli ke, nak jual ke, balik ke apa semua tu, kita kena pergi bank, kita kena pergi Ar-Rahnu kalau kita nak pajak, kena pergi ke tempat yang kita beli untuk kita jual. Katakanlah harga emas malam tu naik, tapi kedai dah tutup, nak jual tak boleh. Okay, so kena tunggu besok. Tetapi digital gold boleh dibeli dan dijual pada bila-bila masa di mana-mana saja. Okay, itu ni sebagai contoh, hari ini kita nak pakai duit, kita ada GSA, so kita boleh GCA ataupun kita boleh jual kita punya pegangan emas tu ke Quantum Metal, dan daripada situ kita boleh dapatkan wang terus direct masuk dalam kita punya account bank. So dari sudut kecairan, boleh membeli emas fizikal dengan mudah, tapi mungkin sukar dijual balik semasa harga tinggi. Ini yang kata tadi ni, dia memang mudah cair kan, tapi kemudahan yang disediakan tu agak terhad. Dia kena beli, kena pergi jual dekat kedai emas dan sebagainya. Tetapi kalau digital gold, kita boleh tebus emas digital sebagai shilling dan jongkong atau tunaikan kepada wang. So maksudnya emas digital tadi ni kita boleh orang kata apa? Tukarkanlah, kita boleh kita boleh tebus sebagai shilling, dinar emas, ataupun kita boleh jongkong, ataupun kita nak tunaikan kepada wang terpulang kepada kita. Okey. So itu antara sebuah sikit perbezaan antara physical gold dan juga digital gold. QM membekalkan solusi pemulihan ekonomi. Okey, so kita ada 3 jenis produk. 3 jenis produk yang utama di Quantum Metal. Yang pertama adalah GSA, akaun simpanan emas. Akaun simpanan emas yang mana kita boleh tukarkan mata wang duit kita, RM ringgit kita kepada emas. Kemudian GSA ni adalah kita ada kita buat transaksi jual emas dan pindah emas kepada ahli lain, dan boleh beli emas serendah RM10. Okey. Kemudian yang keduanya adalah kita ada satu lagi facilities yang selama ni kita tak berapa nak ambil cakna sangat, iaitu GCA, Gold Convert Account ataupun akaun tukaran emas. Dia melindungi harta anda yang boleh tukarkan kira-kira 85% pegangan emas kepada tunai. Yuran pengurusan ataupun management fee dikira secara prorate 3.5% setahun, dan yuran dikira berdasarkan jumlah pembiayaan dan tiada had masa penebusan. Bila-bila masa kita nak tebus pun boleh. Kalau di kedai pajak gadai tu, kedai pajak gadai, kalau kita nak gadaikan kita punya emas, boleh, tapi dia ada had penebusan dia. Mungkin dalam masa 6 bulan, 12 bulan ataupun 9 bulan dan 12 bulan dia bagi masa. Kalau tak boleh juga, tak boleh tebus, makna kata kena lelong. Kena jual, kena lelong dekat kedai emas tadi. Dan yang ini salah satu lagi kita punya produk, kita punya killer produk kita, iaitu yang tak ada di company lain. Tak ada di syarikat yang emas lain.
yang ada hanya di quantum metal sahaja. Okay, so kita ada GAE 5X dan GAE 10X. Yang mana kita ni adalah, GAE ni adalah Gold Asset Enhanced. Mana kata kita boleh meningkatkan aset emas kita sehingga 10 kali ganda. Okay. Tiada panggilan margin, tiada penambahan nilai. Maksudnya katakanlah rugi, macam contoh tadi Tuan Samsul kata dia punya akaun GAE dia masih lagi tak dapat untung. So kita staykan saja dalam tu. Kita staykan saja dalam tu, tak perlu risau. Sebab apa? Sebab syarikat tak akan terminate kita punya akaun. Syarikat akan biarkan ikut kita, ikut kepada kuasa kita sendiri. Mana kata kita nak terminate ke, kita nak simpan ke. So takkan kita nak terminate pada harga rugi. Sebab kita dah keluarkan modal 250 USD, tiba-tiba kita nak terminate pada harga 200 USD. Tak logik lah kan? Jadi kita tunggulah sampailah harga emas naik setinggi yang mungkin. Masa tu bila dah ada dah ada keuntungan, so kita boleh tolak. Kemudian ambil keuntungan pada bila-bila masa berdasarkan harga emas harian. Ini yang bestnya ni. Sebagai contoh, katakanlah hari ni harga LME 262, 263. Tiba-tiba belilah, kita pun belilah GAE. Beli GAE tiba-tiba minggu depan. Minggu depan naik jadi 280. Masa tu berebut-rebutlah. Bolehlah tukar-tukarkan kita bolehlah terminatekan akaun GAE tu dan kita boleh ambil keuntungan. Ini yang dikatakan pada bila-bila masa. Maksudnya kita tak terikat. Walaupun kontrak setahun, tapi kita tak terikat nak terminate pada bila masa pun kita boleh terminate akaun kita. Alright. Ni kita tengok sikit perbezaan, bukan perbezaan, persamaan. Persamaan antara GSA, fasiliti GSA dengan bank. Bank ni kita simpan tunai lah. GSA kita beli emas. Bank kita keluarkan tunai. GSA kita boleh jual emas. Dan dekat bank kita boleh transfer, kita boleh transfer duit, dan untuk GSA kita boleh transfer emas. Ini antara persamaan. Kalau kita nak faham lah, nak mudah faham antara GSA dengan bank. So maksudnya sama aja. Anda dapat buat kerja sebulan, dapat gaji, majikan bagi bagi cash ke ataupun bagi masuk dalam akaun? Semua masuk dalam akaun bank kan. Jarang sangat lah, memang dah tak ada dah lah kot zaman sekarang ni. Kalau zaman dulu mungkin ada. Dia bagi dalam bentuk bentuk tunai. Dia bagi dalam bentuk tunai. So kita pandai-pandai lah kita nak belanja. Tapi sekarang ni dia dah bagi dalam bentuk akaun. Bentuk dalam akaun bank. So sama antara bank dan GSA. Ini adalah mana contoh yang saya nak tunjuk yang kita boleh keluarkan emas fizikal. Tapi emas fizikal mahal. Emas fizikal mahal disebabkan oleh banyak kos-kos banyak kos yang dikenakan untuk nak buat emas fizikal tu. So sebab tu kalau nak keluarkan juga, saya cadangkan janganlah ambil 1 gram, tengok mahal, rugi. 1 gram RM349.57. Ini harga pada kita buat screenshot ni lah. Sekarang ni mungkin dah naik lah. Dah naik lagi. Tapi kalau lah nak simpan juga, cuba tengok harga 10 gram. Harga 10 gram RM2,781. Maksudnya segram baru 278. 1 gram baru 278. So nak beritahu dekat sini, semakin tinggi gram, semakin murah harga emas tu. Makin murah lah harga dia. So kalau nak simpan emas fizikal, pastikan lebih daripada 5 ataupun 5 gram ke atas lah. So bolehlah kita nak untung sikit. Bukan untung, maksud kata kita boleh dapat harga murah sikit. Kalau 1 gram nak simpan juga, terpulang lah. Kadang-kadang orang ni dia seronok pegang fizikal dekat tangan, dia nak tunjuk dekat orang, dia seronok. So pun terpulang pada anda semua, tak perlu ni. Macam pada saya tak simpan langsung emas fizikal sebab bagi saya lebih suka simpan emas saya dalam handphone. So saya saja suka-suka bila saya nak login, saya login tengok emas aku ada banyak ni, So itu terpulang pada masing-masing lah. Kemudian kita tengok antara GCA dengan kedai pajak. GCA ni adalah Gold Convert Account ni, kena faham Gold Convert Account ni kita nak convert, kita nak tukarkan gold kita, emas kita kepada cash. Kalau kita tengok
situasi semasa sekarang ni, kita nak faham GCA ni, kita kena faham kedai pajak. Okay, kita kena faham kedai pajak. Hari ni katakanlah saya ada 100 gram emas. 100 gram emas yang berharga lebih kurang, kalau sekarang ni lebih kurang dalam 20 ribu lebih lah. Okey, 20 ribu lebih. So saya pun pergilah kedai pajak. Bila saya pergi kedai pajak, sebab apa? Sebab saya nak pakai duit. Okay, saya ada seketul. Apa nama ni? Seketul gold bar. Amboi, susah nak cari perkataan gold bar ni. Seketul gold bar ni, katakanlah 100 gram. Saya ada 100 gram. Saya nak guna cuma lebih kurang dalam 10 ribu lah. Saya nak guna 10 ribu. 100 gram harga hari ni lebih kurang dalam 200 lebih lah. 20 ribu lebih. Okay, 20 ribu lebih. Jadi bila saya pergi kedai pajak, boleh tak saya nak dapatkan 10 ribu tu? So maksudnya di sini, tak boleh lah. Sebab di kedai pajak, saya kena pajakkan keseluruhan lah. Keseluruhan gold bar tu. Dan yang bestnya lagi, best inverted comma, margin slash ataupun spread yang diambil adalah 30 hingga 40%. Kalau emas kita harga 20 ribu ataupun harga 20 ribu lebih kurang, okay, bayangkan dia tolak 30% dah berapa dah? Dah 6 ribu. Okay, 6 ribu kita dapat balik dalam 14 ribu ya dengan harga sekeping gold bar tadi tu, yang berharga yang bernilai 100 gram tadi tu. Okay. Kemudian kadar faedah dia 1.5 hingga 2%. Kan dia punya kos upah simpan sebulan, kalau dah 6 bulan, kalau lah 2%, 6 bulan, 2 kali 6 dah 12%. Kita kena tebus dalam masa 6 bulan tu. Kalau tak tebus, dia bagi tempoh masa lagi lah. Kalau tak boleh tebus juga, terpaksa tolak, terpaksa lelong, yang mana kita rugilah. Sebab apa kita rugi? Sebab harga pada hari tu 20 ribu lebih. Tapi kita dapat cuma katakanlah 30% dari 6 ribu. 6 ribu mana ada 14 ribu ya kita dapat. Okey, Tetapi kalau kita bandingkan dengan GCA, pengeluaran tunai sehingga 85%. Maksud kata 15% je margin flash. 15% saja. Yuran pengurusan 3.5% setahun. Dan bagusnya GCA ni, katakanlah kita ada emas 100 gram. Harga emas 20 ribu katakanlah 20 ribu 100 gram. Kita boleh keluarkan sampai 85%. Tapi kalau kita cuma nak pakai 10 ribu saja, kita tak nak pakai penuh, kita nak pakai 10 ribu saja, boleh. Mana kata kita boleh apply dekat untuk GCA, kita keluarkan sehingga yang kita perlu saja. Katakanlah hari ini saya terdesak nak pakai 10 ribu dan saya punya akaun GSA saya ada 20 ribu. So saya boleh keluarkan 10 ribu tu tadi, buat GCA, saya dapatlah 10 ribu. Itu kelebihan emas digital berbanding dengan emas fizikal. Okay. Kemudian yuran pengurusan 3.5% setahun. Saya tak perlu risau dah. Tak perlu risau. Sebulan ke dia akan still dengan 3.5% setahun. Dan tiada had tempoh penebusan. Ini ada satu akaun saya yang sudah berusia hampir 3 tahun. Bulan 4 ni usia dia 3 tahun. Dan masih ada lagi dalam saya punya akaun GCA dan masih belum terminate lagi. Itulah perbezaan antara kedai pajak dan juga GCA. So penukaran GSA kepada GCA. GSA adalah akaun simpanan emas yang mana apabila kita tukarkan akaun itu, kita akan dapat 85%. 85% ni maksudnya katakanlah anda ada RM1,000 di GSA, anda perlukan wang, so anda boleh convertkan GSA anda yang RM1,000 tadi itu boleh jadi 85% tunai. Maksudnya company QM akan masukkan 850. Katakanlah GSA anda ada 1,000 anda boleh mohon request pada QM untuk keluarkan 85% daripada akaun anda tanpa menjejaskan simpanan emas anda. Ini yang best tu. Okay. So mana kata daripada 1,000 tadi anda akan dapat RM850. Okey, ni contoh ya. Bagi contoh kat sinilah. Okey, USD 100,
USD 100, kita boleh convert 85%, kita akan dapat 85 USD. Sama jugalah macam saya bagi contoh tadi, kalau RM1,000 kita boleh keluarkan RM850. Dan RM1,000 tadi tu, kita punya emas yang nilai dia RM1,000 tadi tu masih ada dalam holding inventory. So maksudnya ini yang saya maksudkan. Okey, yang saya maksudkan tadi, macam mana kita nak selamatkan kita punya perbelanjaan kita. Kita nak selamatkan duit ringgit kita daripada hangus macam tu saja. So macam saya cakap tadi lah, katakanlah kita punya perbelanjaan bulanan kita RM850. Okey, RM850. Kita beli GSA RM1,000, kemudian kita mohon kita buat GCA, kita convertkan, kita dapat RM850. RM850 tadi tu kita buat perbelanjaan bulanan kita, bayar kereta ke, bayar rumah ke, bayar apa-apa utilities dan sebagainya. Tetapi RM1,000 RM1,000 dalam bentuk emas tadi masih ada dalam holding inventory kita. Ini yang katakan, sebenarnya benda GCA ni lah yang trigger saya untuk join Quantum Metal. Okay. Mana kawan saya dulu, masa dia mula-mula nak approach saya dulu, dia kata, nak tak kalau kita makan, hang ada RM10, ada RM10, hang makan nasi kandang harga RM7. Masa tu 7% lah, 70%, sorry, 70%. Sekarang dah meningkat di 85%. So hang makan nasi kandang RM7, tapi RM10 hang tu masih ada. Wih, benda ni memang betul-betul trigger saya. Saya kata, macam mana tu? Lepas tu dia cerita dekat saya. Cumanya sekarang ni kalau kita nak cerita kat kawan, kita mungkin olah sikit lah. Hang ada RM10, nak makan nasi kandang RM8.50. Makan nasi kandang RM8.50. Tapi RM10 tu masih ada lagi dalam hang punya akaun. RM8.50 tu hang dah boleh makan dah. Nasi kandang hang dah makan kenyang dah. Tapi duit RM10 tu masih ada dalam hang punya akaun. Okay. So kita ubah sikit lah. Macam saya dulu, masa masuk tahun 2020 dulu, masa tu 70%. Sekarang dah meningkat jadi 85%. Okay. So bawah ni okay, so 7% spread. Okay, 7% spread, auto pembaharuan kontrak tahunan, kelulusan segera, tiada secret stok, sitos, tiada had untuk tempoh pembayaran balik, yuran pengurusan 3.5% setahun ikut pada masa bila masa unterminate. Jumlah yuran pengurusan itu juga berdikira akan ditolak waktu kontrak ditamatkan. Mana kata upah simpan 3.5% itu pun kita tak payah bayar. Okay, kita tak perlu bayar 3.5% tu. Sebab apa? Sebab dia akan ditolak daripada keuntungan yang kita dapat tu apabila harga emas naik. Inilah seni GCA. Seni GCA ni, apabila kita buat GCA, kita mohon GCA, kita sebelum nak terminate akaun kita tu, kita kena pastikan yang harga emas memang naik betul-betul tinggi. Okay, harga emas naik betul-betul tinggi, barulah kita terminate, dan pada masa itulah yuran pengurusan 3.5% tu semua ditolak. Ditolak pada masa tu. Mana kata kita tak perlu keluarkan duit tambahan untuk nak bayar yuran pengurusan. Okay. So kita boleh keluarkan tunai bila-bila masa. Maksudnya bila-bila masa yang kita perlukan duit, sebagai contoh kita duk simpan setiap bulan RM100 lah kata. Simpan 100 dalam GSA, tiba-tiba dah cukup RM1,000. Okey, dah cukup RM1,000. Kemudian nak pakai RM500. Nak pakai RM500, nak jual sayang. Habis macam tu saja. Buatlah GCA. Buat GCA, mohon RM500, company akan masukkan dalam akaun bank anda RM500, dan anda punya duit emas tadi tu masih ada di dalam simpanan Quantum Metal, ada dalam bahagian holding inventory. Okay, ini yang saya nak highlightkan pada malam ni betul-betul supaya anda faham kenapa perlunya kita buat GCA ni. Okey, ini contoh yang saya nak tunjuk, nak bagi anda faham lagi cara baru simpan emas. Kalau lama ataupun sebelum ni ataupun sekarang pun masih ada orang buat lagi, katakanlah gaji dia RM1,000. Dia simpan 150 dalam bentuk emas. Baki gaji bulanan adalah RM850 sebulan. So dia buat belanja lah. Dia pun buat belanja. Okey. So tempoh simpanan, katakanlah dalam masa 12 bulan, tempoh simpanan dalam masa 12 bulan, 150 kali dengan 12, makna kata 1,800. Dalam setahun, dia ada RM1,800. Okey, dalam bentuk emas. Katakanlah emas naik 10% setahun.
So 1,800 tambah 10%, 180 lah, tambah 180. Jadi cash dekat tangan dia adalah 1980. Okay. Tapi katakanlah kita buat GCA. Okay, kita buat GCA, gaji kita katakanlah 1,000. Kita beli emas 1,000 dan convert ke tunai setiap bulan. Mana kata kita force saving 150, baki gaji 850. Kita ambil 850, kita buat belanja. Okay, kita buat belanja. Ni ya, dengar, beli emas RM1,000. Macam yang awal mula tadi tu, macam dekat sini ya, dekat sini kita beli emas 150 sebab apa? Kita nak belanja 850. Tapi dekat sini kita nak beli emas, kita beli emas RM1,000. Kita beli emas RM1,000. Kemudian kita convert ke tunai, kita dapat 850. 150 ada dalam akaun simpanan kita. Jadi kita tengok dekat sini ya, tempoh simpanan 12 bulan, okey, dalam masa 12 bulan, 1,000 kali 12, kita dah ada 12,000. Okey, 12,000. Purata kenaikan emas katakanlah 10% setahun. So 12,000 campur dengan 10%, 13,200. 13,200. Okey, dah naik 10%, mana kata naik 1,200 lah. 13,200 tolak 10,200. 10,200 ni main mana? Daripada 850 darab dengan 12 bulan, tolak dengan 357 fee setahun. Okay, setahun kita punya yuran pengurusan. Jadi baki di tangan ada RM2,643 dibandingkan dengan 1980. Okey, ini cara lama, ini cara GCA. Ini cara GCA. Kemudian okey, kita tengok dekat sini. Katakanlah duit pendapatan anda, saya nak bagi faham lagi, pendapatan RM1,000, anda simpan 100% dalam emas, okay, RM1,000 lebih kurang harga hari ini 3.7 3.6 gram. Anda buat GCA, duit masuk balik 850, bayar komitmen. Ni kalau terpulang lah. Mungkin ada pendapatan RM10,000. Pendapatan RM10,000, katalah simpan RM10,000, okey, dapat 37 gram. GCA kan, duit masuk dalam bank 8,500, bayar komitmen. Bila bayar komitmen dan sekarang anda memiliki emas di Quantum Metal. Okey. So kita punya misi adalah nak selamatkan gaji daripada ataupun perbelanjaan hangus bulanan menjadi simpanan emas melalui GCA. Dulu kita simpan gaji 15%, belanja 80%, tapi kini kita boleh simpan gaji 100% dan kita boleh belanja 85%. Ini yang saya kata buat analogi nasi kandang tadi tu. Okey, saya ada RM10, makan nasi kandang RM8.50, tapi kita masih ada lagi duit RM10 tadi tu. Ini yang the best thing about GCA. Okey, so dah habis pasal GCA. Okey, sekarang ni kita masuk dekat GAE 5X. Okay, sekejap minum air sikit. Okey. So, GAE 5X Okey, so GAE 5X ni kita mula dengan modal lebih kurang RM100. Modal dia lebih kurang RM100. Kemudian syarikat akan gandakan sehingga RM400. Jadi kita punya modal ada dalam GAE 5X adalah RM500 lebih kurang. So kalau dalam bentuk USD, kalau dalam contoh ni USD, kita punya modal $25, syarikat tambah lagi $100, so kita akan ada $125 dalam kita punya akaun GAE 5X, ya, dalam GAE 5X. So dekat sini harga bayaran tertunggak sebanyak $100. Okay, spread lebih kurang 4%. Okay, harga emas LME, auto pembaruan, kelulusan segera, tiada had tempoh pembayaran balik, yuran pengurusan 35% setahun. So boleh ditunaikan pada bila-bila masa. Yang ni sama juga dengan 5X, tapi dia 5X. Mana kata modal kita cuma RM100 dan akan digandakan sehingga ke RM500. Jadi anda akan ada nilai simpanan emas anda sebanyak RM500. Yang modal asalnya cuma 100 saja. Okay. So ini adalah GAE 5X. Okey, untuk GAE 10X. Okey, GAE 10X adalah dia punya modal kita $250. Okey, $250. Lebih kurang kalau ikut harga sekarang lebih kurang dalam 1,100 lebih lah. Okey, 1,100 lebih. So dekat sini bila $250, dia akan digandakan sehingga 10 kali ganda. Mana kata syarikat akan tambah lagi 2,250. Jadi $2,500 dalam kita punya akaun.
Katakanlah hari ini kita beli satu unit JE lebih kurang dalam 37 gram, 3.7 gram, okey, 3.7 gram. Tapi apabila digandakan sehingga 10 kali ganda, kita punya simpanan emas dalam akaun ada 37 gram. 37 gram. Kemudian kita tunggulah harga emas naik. Harga emas naik. Kalau harga emas turun, harga emas turunlah. Okey. So bayaran tertunggak sebanyak 2250, 2250, markup 3%, spread lah, spread 3% untuk GE 10X. Pembaharuan kontrak secara auto, kelulusan segera, tempoh pembayaran balik tanpa had, yuran pengurusan 3.5% setahun. Okey, so apa nama ni, dan seterusnya lah, kita boleh tamatkan kontrak bila-bila masa. Kalau nak faham GE 10X ni macam ni. Sebagai contoh, saya dengan Hasnul, saya ada RM1,000. Hasnul ada berapa? 10,000. Okey, Hasnul ada 10,000. Okey, saya ada 1,000, Hasnul ada 10,000. So kami pergi ke kedai. Bila kami pergi kedai emas, saya nak beli emas gold bar. Saya akan dapat 3.7 gram. 3.7 gram pada harga hari inilah, lebih kurang lah, plus minus ya. Okey, kemudian Tuan Hasnul ada RM10,000. Bila Tuan Hasnul ada RM10,000, dia pergi beli, dia dapatlah 37 gram. Okey, dia dapat 37 gram. So kami pun baliklah. Saya pegang 3.7 gram. Tuan Hasnul pegang 37 gram. Okey. Jadi di sini, katakanlah harga emas naik 10%. Okey. Harga emas naik 10%. Keuntungan saya adalah 1,000 kali dengan 10%. Mana kata naiklah RM100. Jadi harga emas saya pada hari itu adalah RM1,100. Dan harga emas Tuan Hasnul akan naik jadi RM10,000 jadi campur dengan RM11,000. Katakanlah harga emas naik 10% lah. Okey. So dia akan ada, Tuan Hasnul akan ada untung RM1,000 dekat situ. Sebab apa? Sebab dia ada 37 gram. Saya ada 3.7 gram saja. Bila harga naik 10%, saya punya keuntungan cuma RM100, tapi Tuan Hasnul punya keuntungan RM1,000. Okey. Tapi itu kalau kami pergi dekat kedai biasa. Ya, dekat kedai-kedai biasalah yang jual apa emas macam biasa ni. Tapi apabila kita berada di Quantum Metal, apabila kita berada di Quantum Metal menggunakan fasilitas GE 10X, katakanlah hari ini saya ada RM1,000. Bila saya ada RM1,000, saya beli satu unit GE 10X, okey, beli satu unit GE 10X, so saya akan dapat 37 gram. Okey. Makna kata saya punya modal tadi telah digandakan sehingga 10 kali ganda. Okey. So saya di Quantum Metal, saya akan dapat 37 gram. Dan Tuan Hasnul pula, katakanlah dia ada 10,000, dia nak beli 10X. Dia kata saya nak gandakan saya punya nilai wang. So di mana bila modal dia 10,000, apabila digandakan, dia akan jadi 100,000. Company akan tambah 90,000. Dan company tambah 90,000 melalui pembiayaan tawaruk. So Tuan Hasnul daripada 37 gram tadi, dia akan jadi 370 gram. Okay. So inilah dia punya situasi saya nak bagi faham. Saya nak bagi faham yang apa nama ni, kalau perbezaan antara produk emas biasa dengan produk GE 10X. Katakanlah keuntungan ataupun harga emas naik 10%. Daripada RM1,000 tadi tu, okey, 37 gram, saya akan dapat untung RM1,000. Tuan Hasnul pula, daripada RM10,000 tadi tu, dia akan dapat untung pun RM10,000 juga kalau harga emas naik 10%. Sebab itulah ramai yang ada capital, dia orang berebut-rebut untuk beli GE 10X. Okey, untuk beli GE 10X. So lepas ni bila anda join nanti anda boleh lebih fahamlah tentang GE 10X ni. Okey, kemudian saya nak tunjuk dekat anda, ini bukan testimoni, tetapi ini adalah hasil daripada pergerakan harga emas daripada tahun 2018 sehinggalah tahun 2022. Pada tahun 2018, harga emas bernilai lebih kurang dalam 170 segram. Okey. 170 segram. Dan pada tahun 2022 dia meningkat jadi 240 segram. So peningkatan sebanyak RM70 segram, lebih kurang 41% dalam masa 4 tahun. Katakanlah tahun 2018 anda simpan GSA
GSA dan anda buat GCA. Katakanlah 100,000 anda beli GSA, kemudian anda buat tukarkan duit GSA anda tadi itu kepada 85,000 tunai untuk anda belanjakan. Apabila berlaku peningkatan sehingga 41% daripada dalam 4 tahun, dalam jumlah 4 tahun, okey, 140,000. Mana kata daripada 100,000 tadi itu dah jadi 140,000. Okay. 140,000 tolak dengan 85,000, mana kata anda ada baki lagi 55,000 dalam akaun anda. So daripada 100,000 tadi ni, anda dah keluarkan 85,000 dah untuk belanja. Okay, dah keluar 85,000. Katakanlah dalam masa 4 tahun, harga meningkat sehingga 41%. Jadi 140,000 tolak dengan 85,000 yang kita dah belanja tadi itu, so baki ada 55,000 lagi. So tolaklah dengan yuran upah simpan apa semua tu, adalah balance dia. Balance dia banyak juga. So kita tengok JE 10X. Katakanlah 100,000 tadi ni anda beli emas GAE dan bayaran fleksi, mana kata pembiayaan tawaruk tadi anda bertambah sehingga 900,000. So anda jumlah pegangan adalah 1 juta. Dalam masa 4 tahun, katakanlah kenaikan 41%, 1.4 juta. 1.4 juta tolak 900,000 bayaran fleksi yang kita kena bayar balik, bukan bayar, kita kena pulang balik kepada company, kita ada 500,000 nilai tunai tambahan. Okey. So ini adalah contoh pergerakan harga emas daripada tahun 2018 hingga tahun 2022. Ini bukan testimoni. Ini bukan testimoni, yang ni adalah untuk nak bagi faham. Apabila berlaku kenaikan harga emas, inilah yang akan berlaku. Sebab tu dalam saya punya grup, saya selalu bagi tahu, buat GCA simpan. Buat GCA simpan untuk jangka masa lama, jangka masa panjang. Bukannya buat GCA hari ini, besok nak terminate. Lusa dah fikir dah nak terminate. Bukan. Okay? GCA ni untuk pelaburan jangka masa panjang. Okey, ini adalah testimoni GAE 10X yang baru sangat berlaku pada bulan 12 baru ni. Bulan 12 baru ni lebih kurang. Dia beli bulan 10. Okey ni dia beli bulan 10. Bulan 10, bulan 11. Okey ni bulan 10 2022 ni berlaku pada tahun 2022. Yang mana tengok dekat sini dia beli pada harga 54, 55 lebih kurang masa tu. Then okey tengok kat sini dia untung 387, 781. Ni dia tak terminate lagi, 461, 1799 daripada 1000 okey ni pelaburan permulaan ataupun initial investment 1000, dia dapat untung 799. Okey 799. Okey ni 2 unit daripada 500 jadi 840, dia dapat untung lebih kurang 340 USD dan 250 kepada 439. Okey so ini dia punya keuntungan, dan ini yang paling best yang saya nak highlight dekat sini. Berlaku dalam masa 6 hari. Dia beli 3 hari bulan 11. 3 hari bulan 11. Kalau tak silap saya itu 9 ke 10 hari bulan 11 dia dah terminate. Dia beli 10 unit $2,500 US. Dia dapat untung $1,192 US. Dalam masa 6 ke 7 hari macam tu. Okey, so ini testimoni yang kita dapat lah. Yang kita dapat. So sebagai contoh dekat sini, sebagai rangkuman dia, sebagai rangkuman ringkasan. Sebelum apa-apa kita mempunyai komitmen perbelanjaan tetap. Setiap daripada kita ada nak kena bayar kereta, nak kena bayar rumah, insurans, kad kredit dan sebagainya. Dan kita ada sumber pendapatan. Sumber pendapatan kita gaji bulanan ataupun pendapatan perniagaan kita gunakan untuk perbelanjaan bulanan lah, kereta, rumah dan sebagainya. Okey. Ataupun ada juga orang kumpul yang mana yang dalam ni yang belum kahwin, yang nak kahwin, yang ada yang nak beli kereta, yang nak beli rumah dan sebagainya. Kita ada sumber pendapatan selain daripada perbelanjaan bulanan, kita nak belilah keperluan-keperluan ataupun apa yang kita sukalah, ataupun keperluan ataupun kehendak kita. Okey. So ini yang kita selalunya kita ni. Apa kata kita tukar sikit? Kita tukar sikit cara macam mana nak meningkatkan kita punya reserve wang. Sebelum membayar komitmen bulanan ataupun sebelum nak bayar down payment kereta ke rumah dan sebagainya, apa kata beli emas dulu, kemudian beli GSA dan buat GCA, convertkan emas anda kepada tunai. Convertkan emas kepada tunai dan anda boleh bayar komitmen bulanan.
Okay, bayar komitmen bulanan, down payment dan sebagainya, dan dalam masa yang sama anda memiliki emas holding inventory di Quantum Metal. So kita ubah sikit. Okay, kita ubah sikit cara. Sebelum ni kita just bayar je, dapat gaji sebagai contoh gaji RM10,000, bayar semua, tinggallah RM3-4,000 untuk belanja bulanan. Tapi apa kata lepas ni kita ubah sikit, sebelum kita buat perbelanjaan tu, RM10,000 tadi ni kita beli emas, kemudian kita GCA kan dia, kita tukarkan emas kepada tunai, kemudian daripada tunai itulah kita bayar segala komitmen dan sebagainya, dan kita ada emas dan kita boleh gunakan perbelanjaan kita. So kepada siapa yang tak pernah buat lagi GCA, cuba buat dulu GCA. Sebagai contoh, belilah dulu 200 ke, kemudian try buat convert, nanti akan masuk dalam akaun anda lebih kurang dalam 170 lah lebih kurang. Okey, RM170. So RM170 tu masuk balik dalam kita punya akaun bank. 200 masih ada dalam bentuk emas di Quantum Metal. So kita boleh pelbagaikan portfolio di Quantum Metal. Jangan masukkan semua. Don't put all egg in one basket ni, semua tahulah. Ya, semua dah pernah dengar dah. Produk GAE ada risiko. Ini nak bagi tahu. Risiko adalah masa. Cik Samsul pun ada satu akaun yang masih belum boleh terminate. Saya pun ada akaun yang masih belum terminate. Begitu juga dengan Tuan Hasnul, masih lagi ada akaun yang masih belum lagi boleh nak terminate. Itu adalah risiko kita. Risiko kita adalah masa. Sebab itulah kalau nak beli GAE, jangan guna dana kecemasan. Jangan guna dana kecemasan untuk beli produk GAE 10X ataupun 5X. Kalau boleh, GAE 10X ataupun 5X ni beli guna duit yang memang kita tak guna duit tu. Memang duit untuk deposit tetap, untuk modal kita boleh gunakan duit tu. Okay? Jangan guna duit nak beli susu anak ke, nak beli beras ke untuk nak buat GAE. Ada risiko. Sebab apa? Risiko kita masa. Kita tak tahu harga emas nak naik macam mana, kita tak tahu. Kan? So baru ni geng-geng pelabur-pelabur semua ni raya awal. Okay, dia raya awal. Sebab apa? Sebab harga emas naik. Jadi pakat terminate lah. Beli sekejap, baru beli sebulan, 2 bulan dah boleh terminate. Sebab apa? Sebab harga emas naik macam nak. So itu masa. Macam kami, saya pun ada satu akaun. Dah hampir nak masuk 3 tahun dah. Tak boleh nak jual lagi. Sebab apa? Sebab itulah masa tadi tu. Jadi sebab itulah bila nak beli GAE, jangan guna duit yang memang kita nak pakai bulanan. Melainkan kalau kita nak beli, nak simpan, kita simpan GSA dan kita GCA kan. Kita keluarkan balik duit tu. Okay, yang tu boleh. Itu sangat-sangat digalakkan. So macam mana nak tingkatkan kekayaan? Okay. Kita sebelum tu kita kena kenal pasti dululah yang nak beli apa. Pastikan kalau dana tu, duit yang kita ada tu untuk kita perbelanjaan, kita beli GSA dan kita GCA kan dia. Tapi kalau duit tu memang kita memang untuk simpan, untuk dana modal dan sebagainya, untuk pelaburan kita boleh beli 10X dan juga 5X. Kita biar dalam tu harga emas naik, kita jual. Okey. So semua pernah tahu semua anda okey, tentang produk dah selesai. Okay, dah selesai. Sekarang ni saya nak bawa anda semua ke pengembaraan sikitlah. Okey, sekarang ni semua pernah dengar cash flow quadrant. Cash flow quadrant ni adalah macam mana kita dapat pendapatan. Okey, macam mana kita dapat pendapatan? Yang pertama adalah employee. Kita bekerja. Okay, kita bekerja dengan, kita ada majikan. Kita sebagai pekerja, setiap bulan kita dapat gaji. Itu adalah employee. Mana kata kuadran yang pertama adalah kuadran pekerja. Kuadran yang kedua adalah self-employed, S. Mana kata anda menjalankan perniagaan sendiri, anda buat kerja sendiri. Tak kisahlah buat meniaga apapun ataupun anda buat kontrak upah, ambil upah buat elektrik dan sebagainya, itu self-employed ataupun meniaga burger tepi jalan dan sebagainya, itu adalah self-employed. Maksud kata anda menjalankan perniagaan anda sendiri, anda menjalankan kerja anda sendiri. Kalau hari itu anda tak kerja, anda tak dapat pendapatan. Itu adalah self-employed. Kuadran yang ketiga adalah business owner. Business owner ni dia mempunyai perniagaan dan sistem yang bekerja untuk dia.
Bagi contoh, business owner lah, CEO syarikat, pengasas, founder-founder syarikat dan sebagainya. Bila dia ada syarikat, dia ada pekerja dan dia ada sistem. Pekerja dan sistem ni lah yang bekerja untuk dia. Setiap bulan dia dapat pendapatan. Okay, selalunya business owner ni dia ambil gaji lah. Dia ambil gaji dan juga dia ambil profit. Okay, dia ambil profit berapa persen setahun dan sebagainya. Dan yang akhir sekali adalah investor. Investor ni adalah siapa yang ada duit tu akan bekerja untuk dia. Okay. Duit akan bekerja untuk dia. Ini yang bestnya di Quantum Metal. Yang mana di Quantum Metal kita boleh buat semua ni. Okay. Di Quantum Metal kita boleh jadi penyimpan. Kalau kita nak simpan emas GSA saja, kita simpan lah. Kita simpan emas GSA. Kalau kita nak jadi pelabur pun boleh juga. Kita ni pelabur. Kita nak labur duit kita dalam GSA dan kita GCA kan, kita boleh pelabur untuk jangka masa panjang. Dan juga kita di QM juga kita boleh jadi trader. Okay, kita boleh jadi trader. Maksud kata kita boleh untuk GAE untuk GAE, kita harga emas naik kita jual, harga emas turun kita beli. Itu trader. Okay. So trader ni dia kena banyak main dengan graf lah. Kalau pelabur dia relax sikit, dia simpan je duit dalam tu. Okay, dia melabur je, dia simpan, dia tak tengok lah. Tapi kalau GAE tak boleh. GAE anda kena jadi trader. Kalau anda join buat GAE, anda kena pastikan anda kena rapat dengan harga emas. Kalau harga emas naik, anda boleh jual. Okay. So jangan tunggu lama. Kalau naik ada untung 10% pun ataupun 5%, jangan tamak. Sebab cerita pasal tamak ni, saya dengan Tuan Hasno pun dah pernah kena. Bukan pernah kena. Pernah terjadi dekat kami, yang mana dulu akaun kami tu dah untung, bayangkan 250 USD, dah cecah 600 USD. Pernah cecah 600 USD. Tapi tak nak jual lagi. Sebab apa? Sebab rasa macam boleh naik lagi. Last turun. Bila turun tu nasib baiklah sempat jual. Bila jual tu dapatlah untung dalam 800 jugalah. Okay, satu akaun saya tu untung dalam 800. Okay. So, dan akhir sekali, di QM ni, yang paling bestnya adalah kita nak jadi konsultan. Macam mana kita boleh jadi konsultan? Ini adalah 4 cara nak jana pendapatan di Quantum Metal. Sesuai dengan tajuk kita pada malam ni lah. Nak simpan ke, nak labur ke, nak buat duit. So di Quantum Metal ni kita sediakan depan, kanan, atas, kiri, bawah, belakang, semua kita boleh makan. So sebagai saya sekarang ni, saya menyimpan, dan masa yang sama saya melabur, dan masa yang sama saya trader, dan dalam masa yang sama saya adalah konsultan kepada Quantum Metal. So kita boleh pelbagaikan kita punya portfolio. So apa bestnya konsultan ni? Okay, ni yang saya nak cerita sikit. Okay. Sebelum tu kita tengok dulu macam mana nak jadi konsultan. So saya akan cerita dua saja, introducer dan juga dealer. Okay, dalam kita punya sistem sampai senior merchant. Kita sampai senior merchant, yang mana introducer, kalau mula-mula sekali nak introducer adalah mesti pembelian 3 unit atau 3 unit 5X ataupun 1 unit JE10X. Ni mesti kena serentak lah. Okay, kita mesti kena serentak. So ganjaran dia untuk JE10X 2%, JE5X 1.5%, GSA 0.5%. So kalau kita total ni dapatlah dalam 2% lah. Sorry, 4%. Kalau kita totalkan semua ni dapatlah dalam 4%. So untuk nak jadi dealer, konsultan dealer, anda mesti ada direct referral 5 orang ahli, jualan persendirian terkumpul sebanyak 7,500 USD dalam JE10X, lebih kurang dalam 30,000 ringgit Malaysia. Okay, 30,000 ringgit Malaysia. So ini je syarat dia. Okey, syarat dia. Dan anda akan dapat ganjaran 7% untuk JE10X. Untuk 5X anda akan dapat 5%, dan untuk GSA anda akan dapat 2%. So kalau kita totalkan jumlah ni 7, 5, 2 adalah 14% anda akan dapat. So anda akan dapat 14% lah kalau anda ada klien yang beli ketiga-tiga jenis akaun ni, ketiga-tiga jenis produk kita ni. Okey. So dan seterusnya. Alright. So yang ni adalah kita punya sistem bagaimana kita nak jadi konsultan di Quantum Metal. Sebagai contoh, yang belum jadi konsultan, yang belum jadi introducer tu, anda boleh ada 2 cara, 3 unit JE5X ataupun 1 unit JE10X. So kita akan dapat ganjaran 2%, 1.5% dan juga 0.5%. Okey.
So kemudian untuk dealer pula mesti ada 30,000 jualan terkumpul. Dan juga direct referral 5 orang ahli ya. 5 orang ahli. So saya nak tunjuk sikit testimoni pendapatan sehari. Okey, sehari. Tengok tarikh hari ni 27 hari bulan, 27 hari bulan RM965.5. Pendapatan dalam USD ya. Okey, pendapatan dalam USD. So kita convertkan dalam RM, sehari saja pendapatan lebih kurang RM965. Okey. Ni saya nak tunjuk lah, saya nak tunjuk supaya anda, ini bukti ya pendapatan saya, nama saya ni Azizi bin Muhammad. Okey. So saya nak bagi tahu dekat sini benda ni boleh capai di Quantum Metal. Okay, boleh capai di Quantum Metal. So untuk satu hari saja pernah cecah 1,000 lebih tu biasa. Okey, macam ni saya tunjuk je lah, saya tunjuk beberapa akaun saya lah. Okey, beberapa jumlah contoh pendapatan. Okey, yang macam ni 17 bulan 1 RM348 sehari ya, sehari. Okey, RM348. 23 hari bulan RM364. Yang ni berapa tak nampak ah, ni dia terlindung sikit ya. Okey. So sini pun nampak tak? Tolong baca Ustaz, saya tak nampak ada lindung kat sini. 278.8%. Okey, 278 ya. 278. Okey, next. Okey, RM410. Okey, RM410. Okey, yang ni adalah contoh slip payout. Okay, yang mana ada dalam kita punya sistem. Anda boleh download slip payout ni. Dia akan bagi slip payout berapa banyak anda dapat sebulan. Dalam USD ya, dalam USD. Okey, dalam USD berapa banyak anda dapat dalam masa sebulan. So slip payout ni, payout statement ni anda boleh gunakan untuk nak buat loan ke, nak beli kereta ke, nak beli rumah ke. Okey, so boleh gunakan slip ni. Dan di Quantum Metal juga anda complete, okey, sebagai dealer anda akan dapat report borang CP58. Borang CP58 ni yang mana anda kena declare dekat income tax lah. Bulan April kan, sebelum 30 April kita akan buat declare dekat kita punya income tax e-filing. So boleh rujuk borang CP58 tu setahunan berapa ada punya pendapatan di Quantum Metal. Okay, so inilah yang apa nama ni, yang berlaku di apa nama ni Quantum Metal, insya-Allah. Okay, so sana ada macam ada soalan. Ada dekat chat ni tulis apa ni? Oh, okey, menarik. Okey, menarik, memang menarik ya. Memang menarik di apa nama ni, di Quantum Metal ni. Okey. Alright. So ada soalan nak tanya tak? Ada soalan nak tanya? Saya buka kepada soalan, kalau tak faham nak tanya. Tak ada soalan Faham kan semua Faham. Okay, so kalau faham, saya rasa insya-Allah harap-harap anda boleh dapat sesuatu manfaat pada malam ni, dan saya harapkan apa yang saya sampaikan ni anda akan boleh gunakan ni sebagai satu kata apa? Sebagai satu tools sebagai satu tools kewangan
yang mana ia boleh anda boleh menjana pendapatan dan juga boleh simpan anda punya reserve wang anda. Kita boleh selamatkan sebenarnya. Sebab tu bila saya duk post dalam FB tu, ada kawan-kawan tanya, "Ji, buat bisnes apa?" Bisnes aku adalah misi nak selamatkan wang daripada inflasi. Okay, dengar, nak selamatkan wang daripada inflasi. Oi, bisnes apa tu? PM. Kan. So daripada sinilah kita boleh dapat kita punya yang join kita dan sebagainya. So InsyaAllah dari semasa ke semasa, insyaAllah minggu depan kita akan buat hari Rabu dan Jumaat, masa yang sama, masa dan waktu yang sama. Kita akan buat pada hari Rabu dan Jumaat, insyaAllah. So yang mana ada prospek dan sebagainya boleh bawa. Okay, sebenarnya bisnes kita ni adalah bisnes saling bantu-membantu. Okay, so saya dengan Tuan Hasnul, kami memang kerja rapat diorang. Okay, memang kami kerja rapat diorang. So yang mana dealer-dealer saya macam Cik Samsul, siapa-siapa lagi yang ada dalam ni, yang nak bersama-sama dengan kami sangat-sangat alu-alukan. Okay, sangat-sangat alu-alukan. Kalau ada kawan, ada prospek dan sebagainya, boleh. Okay, boleh bawa masuk datang ke kita punya program. Saya akan bagi penerangan tentang produk-produk di Quantum Meter. Di Quantum Meter ni tak payah cerita benda apa dah. Cerita produknya. Cerita produk insya-Allah. Kan bila cerita produk ni dia orang tertarik dengan produk, insya-Allah dia orang akan beli punya. Dia orang akan mula invest untuk simpanan emas. Sebab ramai lagi yang tak tahu. Ramai lagi yang tak tahu. Bayangkan Malaysia ada 33 juta penduduk. Ahli Quantum Meter hanya lebih kurang 300,000 orang. 300,000 orang dan yang jadi konsultan tak sampai 3,000. Tak sampai 3,000 yang jadi konsultan. Sebab tu kata kita punya peluang terlampau besar tau. Terlampau besar. So tugas kita sekarang ni, kita cuma just nak pastikan kita punya kawan-kawan kita ni, sebab saya yakin selepas ni balik kampung, raya dan sebagainya, silap-silap adik kita ataupun sepupu kita jumpa, bang, jom join Quantum Meter. Aku dah join lah. Lah, Han dah join dah. Aku pun join juga anda orang lain. Pasal apa Han tak abang? Kan. Han join bila? Aku join lama dah, 2021. Wah, aku baru join dah. Kan, nampak tak? So, jadi bila kita balik kampung sekala lepas ni kan, kalau kita tak buat tindakan ajak, okey, ini benda yang pertama sekali saya buat. Masa saya join Quantum Meter dulu, orang yang pertama saya ajak Tuan Hasnul lah. Seperti biasa, memang Tuan Hasnul ni adalah orang pertama yang saya akan ceritakan apa-apa peluang. Okay? Dan dia memang 100% percaya dekat saya. Dan Alhamdulillah, dia terus join, tak cakap banyak. Dia terus join, tak cakap banyak. Kemudian yang kedua adalah saya terus close adik-beradik saya dulu. Abang, adik, okay? Abang saya, adik-adik saya semua saya dah QM kan mereka semua. Okay? Kemudian barulah saya kembangkan kepada kawan-kawan. Sebab apa? Saya takut nanti bila saya cerita dekat kawan-kawan saya, tiba-tiba kawan-kawan saya pula pergi buat posting dekat FB ke apa ke, abang sangkut, adik sangkut, melepas kita. Kan? So tak mau macam tu. Kalau boleh adik-beradik kita semua duduk bawah kita. Dia orang simpan emas, kita dapat komisen. Itu syok tu. Itu yang best tu. Itu yang hari-hari ada komisen tu. Yang saya tunjuk tadi tu, maaf cakap lah, bukan nak tunjuk apa-apa, tak. Saya nak tunjuk bukti. Yang saya bercakap ni, bukannya saya cakap kosong. Ada proof, ada bukti. Dan Tuan Hasnul pun hebat tu. Tuan Hasnul pun banyak tu. Hari-hari ada tu. Okay. Hari-hari ada transaction yang masuk. Kadang-kadang sehari 200, 300. Hari ni tinggi tu. Hari ni 700-800 tu hari ni. Banyak. Kadang-kadang masuk banyak. Pernah saya charge 1,500 sehari. Pernah saya charge 1,500 sehari. Mana siapa nak bagi? Kadang-kadang adalah, kadang-kadang biasalah, kerana tak ada yang tak sampai 100. Ini saya terus terang, saya terus terang. Bukannya saya nak cerita yang best-best ya. Kadang-kadang ada juga yang tak ada langsung pun ada. Kan? Tapi kalau banyakkannya dalam masa sebulan 30 hari tu, kalau yang tak ada tu ada dalam 2-3 hari je. Hari-hari lain semua ada. Kan? Cuma banyak tak banyak lah. So, apa nama ni, siapa yang dah buat part time tu, yang rasa bersungguh-sungguh perkenalkan bisnes ni dekat kawan-kawan dia dapat rasa. Okey, dia dah dapat rasa dah pulangan dia. Alhamdulillah. Okey, dan macam saya dengan Tuan Hasnul dah hampir 3 tahun kami buat bisnes ni. Okey, so Alhamdulillah. Tiap-tiap hari ada dapat rasa komisen. Tiap-tiap hari.
So doakanlah kita semua kita semua terus berjaya, insya-Allah. Ada rezeki kita boleh mungkin kita boleh menunaikan umrah sama-sama nanti, insya-Allah, kan. Mana tahu kok kita boleh pergi Mekah sama-sama, tim-tim kita boleh pergi Mekah buat umrah sekali. Kita tak tahu mana ni kan, insya-Allah. Okey, so yang penting tanamkan niat lillahi taala. Kita nak bantu bisnes ni, kita nak bantu kawan-kawan kita untuk nak selamatkan duit diorang daripada inflasi, dan juga kita nak bantu daripada duit kita punya perbelanjaan hangus bulanan tu habis lebuak macam tu saja. Lebih baik kita beli emas dulu, lepas tu barulah kita keluarkan cash, kita belanjakan duit tu. Emas ada, kita pun dah boleh selesaikan kita punya perbelanjaan bulanan kita. So ini yang kita niat kita di hati. Kita nak bantu kawan-kawan kita nak bantu jiran-jiran kita nak bantu adik-beradik kita yang mana yang sebelum ni contoh saya sendirilah. Saya sendiri pun bayar kereta saya bayar kereta semua burn macam tu saja. Tapi sekarang kadang-kadang saya kata, itulah kan Allah dah tentukan dah kita dapat ni. Bayangkan kereta lama saya tu harga lebih kurang 60,000. Lah harga 60,000, katalah saya masa dulu saya dah ada fasilitas GCA ni dan saya jumpa quantum metal awal dulu, 60,000 tu dapat diselamatkan. Tapi 60,000 campur dengan interest apa semua tu 70,000 lebih, burn macam tu saja. Dan kereta tu pun last saya jual sebelum saya beli kereta baru, saya dapat 4,500 ya. Okay. Saya jual kereta Wajar saya lama tu dapat 4,500 ya. Sebelum saya beli kereta baru. So alhamdulillah lah, bila beli kereta baru ni dapat QM. Sekarang ni monthly punya pembayaran semua saya GCA kan. Saya beli GSA, kemudian saya GCA kan, saya buatlah payment semua tu. Bayar kereta, bayar takaful, bayar semua sekali lah. So bayangkan kita boleh selamatkan berapa banyak duit kita yang boleh kita selamatkan. Tak payah lama lah, setahun cukup lah. Okay? Setahun cukup lah anda cuba buat GCA ni, bayangkan. Katakanlah sebulan simpan 2,000. Dan sebulan simpan 2,000, setahun dah ada 24,000. Okay? 24,000 tu kita ada dalam bentuk gram tau. Kita ada dalam bentuk gram. Betapa banyaknya duit kita tau. 24,000. Berapa gram kita ada tu. So itulah yang saya nak buka minda daripada malam ni. Yang mana misi kita, okay, dealer-dealer, konsultan, introducer yang ada dalam ni, misi kita adalah nak selamatkan duit kawan-kawan kita dekat luar sana. Okay. Nak selamatkan wang kawan-kawan kita dekat luar sana, yang mana sebelum ni mereka tak tahu pun produk ni, mereka tak tahu pun program ni, mereka tak tahu langsung, tak ada idea langsung. Okey, tak ada idea langsung. So yang pentingnya sekarang ni kita sampaikan dekat kita punya kawan-kawan, rakan-rakan, saudara mara kita tu, dan tujuannya ada apa? Kita nak selamatkan. Dan lagi satu bestnya bisnes quantum metal ni adalah kita bukan jual barang. Kita tak jual barang langsung. Okay, kita tak jual barang. Kita cuma ajak orang simpan emas. Dia orang beli dengan syarikat quantum metal emas, dia orang simpan barang tu, dia orang simpan emas tu. Dan bila masa dia orang nak perlukan wang, dia pun nak perlukan duit dan sebagainya, dia orang just buat GCA dan kita ambil duit tu. Ini yang perlu kita perlu kita highlightkan kepada kita punya rakan-rakan, kita punya prospek-prospek semua tu. So kita jumpa orang kawan-kawan ni bukannya kita nak jual nak buat MLM, nak jual barang dan sebagainya. Itu yang kita kena ingat. Yang kita ingat. Itu pun kita tahu. Dan yang paling penting sekali, daftar QM ni adalah free. Kalau lepas ni, kalau lah contoh pergi jumpa, dulu aku jumpa orang tu nak daftar kena bayar 100 ya. No. Bukan. Okay. QM daftar percuma. Bagi saja link kita tu, daftar percuma, lepas tu suruhlah dia beli RM10. Ini yang Cik Hasno buat. Yang mana bila orang masuk under dia suruh beli dulu RM10. Beli RM10, lepas tu Cik Hasno buat apa pula lepas ni? Beli RM150 buat GCA. Simpan RM150 buat GCA. Okay. So bila dia dah faham, okey beli RM10, yes, masuk RM10. Dia beli RM150, dia terus buat GCA, dia dapat lebih kurang dalam RM120 lebih. RM120 lebih. Masuk dalam akaun dia. Dah masuk dah. Seronok ni. Seronok sebab apa? Sebab masuk
tengok dalam akaun 150 ada. Tapi duit 120 lebih masuk dalam akaun bank. Weh, ada balik duit yang kita keluarkan tadi tu kan, ada balik duit dalam akaun bank. Seronok dah, seronok nombor 2. Seronok nombor 3. Tanya pula, Cik Asnor nak buat apa? Ada tak duit simpanan yang tak pakai? Yang simpan dalam bank, ASB ke, tabung haji ke simpan. Yang memang tak guna duit tu. Ada. Beli GAE. Guide pula dia buat beli GAE. Bila guide dia beli GAE, belilah, keluarlah beli 1 unit, 2 unit 10x. Harga mah naik. Cik Asnor, harga mah dah naik ni, nak buat apa? Dah ada untung tu, jual lah. Dalam masa tak sampai 2 bulan, untung pula 2-300. Seronok nombor 3. Seronok nombor 4. Cik Asnor, macam mana nak jadi konsultan macam Cik Asnor? Boleh. Boleh. Okey, saya lantik jadi introducer. Cik Asnor pun lantiklah dia jadi introducer. Bila lantik jadi introducer, dia pun simpan. Bila simpan, dapat komisen lah. Simpan GSA dapat 0.5. Saya beli 1 unit dapat 2%. Seronok lagi. Itu seronok nombor 4. Itulah yang kata seronok berganda-ganda dekat Quantum Metal ni. Kan? Berganda-ganda seronok. Lepas tu yang lagi seronok, bila mana tahu? Bila mana kita punya klien dapat untung. Klien kita dapat untung Cik Asnor ya. Cik Mat dulu dapat sampai berapa ratus% tu. Dapat sampai 20k lebih testimoni yang lah. So ini sebenarnya keseronokan, keseronokan bisnes dalam ekosistem Quantum Metal ni. Dalam ekosistem Quantum Metal ni, keseronokan dia yang tu. So ini yang kita seronok. Kita seronok bantu orang dapat untung, kita seronok. Kalau orang masih rugi, jangan jual lagi. Saya pernah on the way balik kampung, tiba-tiba dapat call daripada seorang klien kepada salah seorang dealer saya. Dia call, Cik Z, saya nak terminate macam mana? Saya tanya terminate apa? Terminate GAE. Untung ke rugi? Entah, saya pun tak tahu. Okey, sekarang ni macam ni, awak screenshot dekat saya tengok. Dia pun screenshot. Saya kata, ni masih rugi, jangan terminate. Kalau terminate nanti rugilah. Oh, macam tu ke? Ya, masih rugi. So, jangan terminate. Simpan saja dulu. Harga mah naik nanti baru ni. So, saya ajar dia nak tengok macam mana. Nampak tak? Cara kita guide. Kita guide kita punya klien. Macam mana cara. Sama juga macam Cik Asnor. So, bila Cik Asnor pun, orang tanya dia, Cik Asnor, macam mana ni? Dah ni ke apa semua? Oh, belum untung lagi. Jangan jual lagi. Kalau dah tengok ada untung, macam contoh testimoni yang banyak tadi tu daripada klien Cik Asnor lah. Dah untung banyak, okey, barulah boleh terminate. So, klien kita akan percaya pada kita. Itu yang berlaku dan dia beli berkali-kali. Lepas dia yakin dengan kita, dia akan beli berkali-kali. Masa itulah kita punya hari-hari ada transaksi, hari-hari komisen masuk. Kan Cik Asnor kan? Hari-hari hari raya. Bila customer masuk lah. Macam mana? Bila customer happy, masuklah income kat kita. Ya. Target kita memang nak bagi customer happy. Allah akan bantu kita, insya-Allah. Dia akan bantu kita. Bila kita niat baik nak bagi orang happy, orang seronok, insya-Allah Allah akan bantu kita. Masa itulah income kita akan masuk. Dulu saya pun memang tak faham, tak jumpa lagi seni. Banyak Banat kita buat bisnes macam-macam dulu kan. So alhamdulillah dengan Quantum Metal ni, alhamdulillah dengan pertolongan bantuan Allah, kita dapatlah rasa sikit pendapatan sekarang ni. Okey, sebulan tu bolehlah cecah 4 angka. Okey, so sebelum ni memang buat macam-macam lah. Banat macam Cik Samsul pun tahulah. Okey, macam mana kita dulu kat Lostang dulu kan, macam-macam plan, macam mana nak cari pendapatan tambahan ni kan. So alhamdulillah bila ada jumpa QM ni dan nampak rentak dia, alhamdulillah. So kita bolehlah dapat pendapatan yang macam saya tunjuk tadi tu. Kan. So sebenarnya semua boleh dapat macam tu, semua boleh dapat. Saya yakin dengan potensi yang kita ada, kita boleh dapat pendapatan yang macam saya tunjukkan tadi tu. Mungkin malah lebih daripada tu lagi. Okey, lebih daripada tu. Itu saya punya income. Kalau tu tak tunjuk lagi income yang lain-lain. Okey, yang orang-orang lain yang mana banyak lagi tinggi sehari boleh cecah 3-4 ribu.
Biasa. Itu biasa. Dan saya pernah tengok, Cik Asno pernah tengok sehari 500,000. Bayangkan macam mana 500,000 pendapatan dia sehari. Macam tak masuk akal kan. Macam tak logik kan. Dan di Quantum Metal ada dah pendapatan 2 juta sebulan. Sebulan 2 juta. So kita kalau dapat tu Alhamdulillah lah kan. Kalau kita tak ada lah, kita dapat 10%, 1% daripada 2 juta tu pun dah cukup banyak dah sebulan kan. So itulah. So Allah pilih lah yang mana yang dia nak bagi. Yang mana dia nak bagi tu dia pilih lah nanti insyaAllah. So harapan kita antara yang dipilih dia lah. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa sampai sini saja dulu kot, no? Nizam ni, ya. Video ni nanti record kan? Ya, record. kan? Kalau nak boleh, upload, nanti aku akan bagi dia punya link. Aku akan upload kat YouTube ni. Upload kat YouTube, aku bagi link. So boleh tengok balik lah. Nak bagi faham. Okay, kalau tak faham, banyak boleh direct message lah. Nah. Alright. Okay, so